Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kitab Risalah Tauhid setelah berapa lama Lama ni, hampir 1 bulan. Tak sampai sebulan, 3 minggu, 3 minggu. 1, 2, 3. 3 minggu. Tertangguh. InsyaAllah kita sambung balik untuk kita habiskan kitab kita. Kita dah selesai dah bab-bab yang penting, bab-bab yang kritikal. Kita dah selesai. Kita masuk bab yang ringan aja tentang Rasul, tentang sifat-sifat Rasul, tentang mu'jizat yang tak berat lah. Jadi kita nak habiskan cepat sikit untuk kita buka kitab yang baru. Sama ada kitab Durus Samin ataupun kitab Aqidatun Najin. Tengok keadaan nanti macam mana. Durus Samin pun menarik juga, Aqidatun Najin pun menarik juga sebagai sambungan yang itu, yang dulu yang tertangguh tahun 2000 bila 2020, 2021, 2020 last. Ataupun kita buka kitab baru Aqidatun Najin. Macam mana pun kita kena habiskan dulu kitab kita ni. Tak susah dah, alhamdulillah, ringan aja. Kita masuk, jadi bersedialah dengan kitab yang baru nanti. Untuk kita kembali membicarakan tentang ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan ni, kita tak boleh berhenti walaupun sekejap. Tak boleh. Setiap minggu mesti ada dibicarakan tentang ketuhanan. Ada orang minta nanti habis ni nanti sambung Aqidatun Najin sebab kitab dah ada. Kita tengoklah macam mana, kita buatlah undian ke macam mana. Sama ada kitab Aqidatun Najin sebab kitab hari tu kan, sebelum ni dah beli 2019 dah start Aqidatun Najin. Ataupun kitab yang sama juga tebalnya, kitab Durus Samin, ada dua je. Di masjid atau surau nanti kalau ada berkaitan dengan ketuhanan, tentang sifat 20, kita tak baca kitab-kitab tebal macam ni. Kita baca kitab nipis je. Misbahul Munir ke, ulang balik Risalah Tauhid ke, yang di surau masjid lah. Tapi kalau yang malam ni, antara dua lah saya tengah pilih. Saya tengah pilih antara dua ni. Sama ada Aqidatun Najin ataupun Durus Samin. Baik. Itu akan datang. Yang sekarang masuk muka surat 97 Rumi. Muka surat muka surat 61 Jawi. Rasul-rasul bersifat manusia. Rasul-rasul bersifat manusia. 61 Jawi, Rumi 97. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin.
Rasul-rasul bersifat manusia. Rasul-rasul ni dia manusia. Maksudnya jenis ataupun spesies. Boleh kita kata spesies ataupun jenis. Rasul adalah jenis manusia. Jenis macam kita ni manusia. Kata pengarang sudah lepas dinyatakan, sebelum ni dah dinyatakan, Rasul itu manusia. Sebelum ni dah bagi tahu Rasul ni jenis manusia. Maka haruslah mereka itu bersifat atau berperangai dengan perangai manusia. Perangai ni tabiat. Bertabiat dengan tabiat manusia. Apakah tabiat manusia? Makan, minum, sakit, pening, beranak. Bukan Rasul telah beranak. Isteri dia lah. Beranak, ada anak. Beristeri, ada isteri. Kahwin dan lain-lain sifat yang tiada mencederakan martabat mereka itu. Jadi Nabi-Nabi ni, Rasul-Rasul ni, dia jenis manusia. Jenis ada 2 biji mata, jenis ada telinga, jenis ada hidung bernapas, jenis berjalan, berlari, jenis kalau apa-apa hal, luka, berdarah, jenis sakit, kalau kena pukul sakit. Tu. Itu maksud perangai manusia. Perangai ataupun tabiat. Tabi'i atau tabiat manusia. Jadi, cuma yang menarik, kalau boleh garis ni, apa dia? Yang tiada mencederakan martabat mereka itu. Ini menarik. Ini salah satu-satu nak bagi tahu Rasul ni tak sama macam kita. Walaupun dia manusia, tapi dia tak sama macam kita. Sebab apa? Sebab sifat-sifat kemanusiaan tadi, yang dia ada sifat kemanusiaan kan? Sifat makan, minum, sakit, pening, beranak, beristeri kan? Itu semua sifat kemanusiaan. Pakai baju, sedih, seronok. Jadi sifat-sifat kemanusiaan tadi tu, tabiat kemanusiaan tadi tu, tiada mencederakan martabat mereka itu. Tiada mencederakan martabat dia sebagai Rasul. Dengan makan. Makannya Rasul tak mencederakan tugas Rasul tu dengan sebab makan. Dengan sebab apa makan? Makanlah dia jenis manusia. Bila dia jenis manusia, dia kena makan. Maka dia pun makan. Makan dia tadi. Makannya Rasul tidak mencederakan tugas, visi dan misi dia. Iaitu untuk menyampaikan agama. Kita makan sebab kita jenis manusia. Maka kita pun makan. Tapi kadang-kadang makan kita sampai menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Kita hidup bukan untuk makan. Kita makan untuk hidup. Tujuan makan ni nak hidup. Tapi dah jadi lain dah. Siang malam makan. Siang malam makan. Ada viral sikit pergi beratur panjang. Bukan salah. Tapi dengan cuba bayangkan. Cuba bayang viral. Kunafak. Kunafak baru ni viral. Sedap sangat. Saya cubalah rasa. Sedap sungguh. Viral. Cuba bayangkan viral ni. Tiba-tiba ada tok guru. Ada ustaz lah. Tak payah tok guru tinggi sangat. Ada ustaz. Beratur. Nak makan kunafak tadi. Siapa yang tahu kunafak tu apalah. Apa-apalah buatlah makanan apa pun. Laksa ke. Laksam ke. Ikan bakar ke. Nasi khabu ke. Viral ni. Maksudnya sedap ni. Orang kata sedap. Tiba-tiba kita duk tengok ramainya beratur. Ada 200-300 orang beratur panjang. Nak sampai ke tempat beli tu. Mungkin dalam masa 2 jam baru sampai. Tiba-tiba ada ustaz duduk tengah-tengah seorang. Jatuh martabat tu. Memang makan tu halal, tak salah. Tapi jatuh martabat tu. Sampai macam tu sekali. Nampak gila ke makan ni. Nampak duk kuliah bukan main. Cerita tentang penjagaan nafsu, penjagaan perut dan sebagainya.
Tapi nampak dia tu 2 jam beratur tu semata-mata nak makan. Jatuh martabat. Tapi Rasul tak ada buat kerja gitu. Rasul tak ada. Walaupun Rasul tu jenis manusia dan Rasul tu makan, tapi dengan sebab makan, tidak mencederakan martabat Rasul mereka. Tak cedera. Minum. Rasul manusia. Maka jenis minum. Haus minum. Tapi minumnya Rasul tadi, tidak menjatuhkan martabat. Minum sampai tak ingat, sampai buncit perut. Contohlah, lepas minum-minum, lepas minum-minum. Tidak. Itu maksud dia. Sifat-sifat manusia tadi tidak mencederakan. Walaupun Rasul itu manusia, tapi sifat manusia, sifat kemanusiaan dia tidak mencederakan tugas dia. Tidak menjejaskan misi dia. Tidak menggagalkan visi dia. Iaitu menyampaikan agama. Sakit. Dia jenis manusia, maka dia sakit. Dengan sakitnya Rasul, tidak menyebabkan jatuh martabat dia. Sakit sehingga tak boleh nak berdakwah. Sakit sehingga duk bergaduh-aduh. Allah lantik dia menjadi Rasul, tiba-tiba dia sakit. Dengan sebab sakit dia tak boleh menyampaikan. Maka lemahlah Allah sebagai memilih Rasul. Yang mana Rasul tadi, kerjanya menyampaikan tapi tak boleh sampaikan. Kerana sifat kemanusiaan iaitu sakit dia tadi tu menyebabkan tak boleh sampai. Tak begitu. Rasul tidak begitu. Itu maksud tidak mencederakan martabat mereka itu. Seronok. Nabi manusia dia seronok. Seronoknya Nabi tidak mencederakan martabat dia sebagai Rasul. Sedih. Kematian anak. Nabi SAW melihat anaknya sendiri meninggal dunia. Hanya seorang je yang melihat Nabi meninggal, wafat, iaitu Fatimah. Selain daripada Sayyidatina Fatimah, semua Nabi sendiri melihat anaknya lepas seorang meninggal dunia. Dengan sedih dia tadi tu, tidak mencalarkan martabat dia sebagai Rasul. Kenapa aku, ya Allah, ambillah anak orang lain, kau ambil anak aku, kenapa? Tak ada. Itu maksud dia. Berkahwin dengan sebab Nabi ni, Rasul ni, dia jenis manusia, maka dia berkahwin. Dengan dia berkahwin, tak menjatuhkan martabat dia sebagai Rasul. Tak jatuh. Dengan sebab kahwin, dia tak boleh nak menyampaikan. Isteri dia duduk kata, janganlah keluar bang, temanlah saya kat rumah. Yelah. Dia kata, yelah. Tidak. Tetap dia akan keluar untuk menyampaikan. Kahwin. Tapi perkahwinan dia tidak menjatuhkan martabat dia sebagai seorang Rasul. Sedangkan kita orang biasa, kadang-kadang malah kebiasaannya dengan kemanusiaan kita tadi menjatuhkan martabat kita. Tapi kita manusia biasa, memang jadi gitu. Jadi, kita dapat faham, walaupun Rasul tu jenis manusia, kul innama ana basyarum mithlukum, aku ni seperti kamu, tapi yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Tapi aku terima wahyu. Nabi terima wahyu. Jadi nak terima wahyu, dia hendaklah kualiti manusia tadi grade A. A plus. Bukan A je, A plus. Manusia jenis grade, jenis kualiti yang terbaik. Baru boleh jadi Rasul. Jadi, walaupun Nabi seorang manusia, tetapi kemanusiaan tadi tidak mencederakan risalah yang ataupun tugas yang Allah serah pada dia. Adapun perangai yang keji. Perangai ni bukan perangai Nabi, perangai keji, bukan. Maksud perangai ni tabiat ataupun kejadian yang keji-keji. Atau penyakit yang keji. Maksud keji ni contoh sopak, kusta, gila. Penyakit yang geli-geli. Maka mustahil atas mereka itu. Mustahil mana-mana Rasul, Nabi dan Rasul, dia ada penyakit ataupun ada perangai atau penyakit yang keji. Mustahil.
Contohnya berulat. Berulat. Rasul tak gitu. Contohnya sengau. Cakap sengau. Tak ada. Tak ada Rasul gitu. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan Rasul tadi atas umat-umat mereka. Maksudnya Allah lebihkan dia. Allah lebihkan dia, tak ada perkara yang keji-keji. Tak ada bau busuk, tak ada. Tak ada Rasul bau busuk, tak ada. Dan dia bagi contoh, sopak, kusta, gila. Rasul tapi gila. Nak menyampaikan macam mana kalau gila? Penyakit-penyakit geli. Maka mustahil atas mereka itu. Jika ada kisah-kisah, cerita-cerita yang menunjukkan Rasul itu keji. Contohnya dia dah ada isteri 99, ambil bini orang lagi. Tu keji tu. Mustahil. Mesti cerita tu Israeliat. Ataupun mungkin juga Rasul, dia ada ayah dia penyembah berhala. Ayah dia pembuat berhala. Pun keji juga. Itu dikira keji. Tidak begitu. Jadi Rasul ni, dia adalah satu makhluk jenis manusia, grade dia, grade terbaik nisbah manusia. Faedahnya, kenapa Rasul kena gitu? Rasul macam kita tak boleh ke? Tak boleh. Kenapa Rasul kena gitu? Faedahnya, membesarkan dan menambahkan pahala. Maka tinggilah martabat Rasul itu dan banyaklah pahala Rasul itu. Dengan dia mempunyai kualiti yang tertinggi nisbah seorang manusia. Dan kebajikan baginya. Dan bila dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji tadi, tak ada sifat-sifat yang keji, tak ada rupa-rupa yang keji. Tak ada. Maka dia sehingga ia melebihi tinggi pangkat daripada pangkat malaikat. Maka dia boleh pergi lebih tinggi daripada malaikat. Walaupun malaikat dia tak ada nafsu, maka dia memang boleh pergi tinggi. Cuma oleh kerana Rasul ini mempunyai kualiti yang tertinggi, maka dia boleh pergi lebih daripada malaikat. Dari sudut ibadah, dari sudut keimanan dan sebagainya, lebih daripada malaikat. Malah iman malaikat tidak naik, tidak berturun. Sama je iman malaikat. Iman para rasul sentiasa meningkat setiap hari. Iman orang biasa macam kita, yazid wa yanqus. Kadang-kadang menambah, kadang-kadang mengurang. Itu macam kita. Maka dengan Rasul mempunyai sifat maksimum nisbah seorang manusia, maka dia boleh pergi lagi tinggi daripada malaikat. Memang Rasul-Rasul lebih tinggi pada malaikat pun. Dari sudut pangkat. Itu faedahnya. Yang kedua, faedah Rasul ni adalah kualiti manusia yang tertinggi ni, grade A ni. Kenapa kena gitu? Yang kedua, memudah dan menyenangkan manusia menerima syariat. Oleh kerana Nabi tu, Rasul tu sama spesies macam manusia, mudahlah dia nak terima apa Rasul tu bagi tahu. Kalau Rasul tu jenis binatang, Allah payah nak interaksi. Kalau Rasul tu jenis malaikat pun payah sebab tak nampak. Malaikat tak kencing, malaikat tak buang air besar, malaikat tak berkahwin. Jadi macam mana nak jadikan malaikat tu contoh kalau malaikat tu Rasul? Maka Allah hantar manusia, Rasul dari jenis manusia juga. Cuma grade-nya grade A lah. Maka memudah dan menyenangkan manusia menerima syariat. Mudahlah nak faham. Sebab sama-sama spesies. Kerana keadaan Rasul suatu jenis sama-sama manusia. Jenis ada dua tangan, ada dua kaki, senang. Senang manusia nak ikut. Menjadikan manusia segera cenderung pada mengambil kebajikan daripadanya. Menyebabkan manusia senang nak ikut, senang apabila disampaikan senang. Sebab yang menyampaikan tu pun faham manusia. Manusia nak sampaikan pada manusia yang lain. Maka mudahlah dia faham jiwa. Dia faham. Maka pentingnya kita i'tiqad sebegini.
yang mana Nabi ni kita i'tiqad bahawasanya jenis manusia cuma grade-nya grade yang terbaik, dan Rasul ni mempunyai kualiti nisbah manusia, dia adalah kualiti yang tertinggi. Pentingnya i'tiqad sebegini supaya tidak ada apa-apa situasi, tidak ada apa-apa keadaan yang mana nanti umat dia boleh tolak kerana ketidaksempurnaan Rasul tadi. Sebab tu penting Rasul ni dia mesti kualiti tertinggi. Sebab supaya umat dia nanti tak ada satu perkara pun yang boleh boleh faham? Boleh nak tak boleh, nak cari kelemahan tu tak boleh. Sebab maksimum ni sebab seorang manusia. Maka nak cari kelemahan Rasul tu tak boleh. Jika dia tak terima ajaran Rasul, pada waktu itu dia tak ada alasan pun nak kata apa dah. Sebab nak cari kelemahan Rasul tu tak ada. Kalau adalah Rasul tu lemah, bukan kualiti tertinggi ni sebab seorang manusia. Contohnya, dulu Rasul tu kerja masa dia kecil-kecil, dia curi juga. Curi jambu orang, curi buah kelapa, curi buah tamar orang juga. Lepas tu besar baru berlantik menjadi Rasul. Maka itu bukan kualiti terbaik. Maka nanti ada alasan untuk umat dia kata, aku bukan tak nak beriman ya Allah dengan Rasulmu. Aku nak beriman, tapi aku teringat dia kecil-kecil curi buah tamar dengan aku, sama-sama curi. Sama-sama curi ayam jiran, sama-sama je. Tiba-tiba dah besar dia jadi Rasul. Maka ada alasan untuk tolak risalah yang dia bawa. Kerana itulah Rasul maksimum. Nisbah seorang manusia, dia tak ada buat kerja-kerja yang keji macam tadi. Macam tu juga dari sudut luaran, dari sudut penyakit yang dia ada. Jika penyakit dia mengganggu tugas dia untuk menyampaikan, penyakit dia terlalu bau jadi busuk, Allah beri mana-mana Rasul, Nabi dan Rasul penyakit busuk. Macam mana orang datang dia nak dakwah? Orang datang orang lagi, orang datang orang lagi. Maka ada sebab, ada alasan nanti umat dia akan kata, aku bukan tak nak beriman dengan Rasulmu, tapi aku mari dekat busuk. Kan ada alasan. Ataupun muka uduh. Rasul tak comel. Hidung sengit ke, telinga sengit ke, mulut sengit ke. Rasul tak ada gitu. Sebab walaupun ianya perkara yang kecil, tapi bila Allah mengutus seorang Rasul, tak mungkin ada walaupun sekecil-kecil perkara alasan untuk tolak risalah yang Nabi bawa. Waktu tu tak ada dah alasan. Maka sebab itulah Rasul ni dia mesti kualiti yang terbaik nisbah seorang manusia. Jadi kerana itulah kalau kita tengok kecerdikan Nabi dan Rasul ni pun yang tercerdik, terbijak sekali. Bukan IQ grade A lah, bukan lah. Lebih pada A lagi lah. IQ tertinggi. Kecerdikan Nabi dan Rasul dari segi berhujah. Fakta-fakta yang tepat tentang ketuhanan. Sehingga kan ramai orang beriman. Tapi yang tak beriman pun tak boleh lawan. Dari sudut hujah, mereka tak boleh lawan. Dan takkan ada Nabi dan Rasul akan kalah berhujah. Tak ada. Sebab bila kalah berhujah, kita telah downgradekan Nabi itu. Takkan ada Nabi kalah berhujah. Bila Allah utuskan Nabi dan Rasul, automatik dia adalah yang tercerdik, terbaik, terfasih, petah bercakap, semua paling nombor satu. Terkuat. Bila Allah lantik, pasti lantikkan itu terbaik. Sebab tu ada fakta-fakta sejarah menceritakan ada orang, dia tak boleh nak balas dengan hujah. Tapi dia degil, tak nak beriman juga. Maka, caranya dia mengejek-ngejek. Dia nak lawan hujah tak boleh. Lepas tu dia mengejek. Dia nak lawan hujah tak boleh. Dia membangkang, menutup telinga, memperolok-olokkan. Last kali berperang. Sebab tak boleh lawan hujah. Tak boleh lawan hujah. Sebab tu Rasul dia mesti
kualiti yang terbaik, jenis manusia, dan manusia itu jenis grade yang tertinggi. Yang ketiga, menunjukkan kepada umat manusia, kepada manusia, bagaimana kesabaran yang patut dilakukan oleh manusia di dunia ini. Jadi, bila Rasul ni jenis manusia, maka umat dia boleh tengok dia hidup macam mana. Macam mana dia hidup, umat dia boleh tengok. Macam mana dia jadi apa-apa, dia sabar ke apa, boleh menjadi contoh. Sebab jenis manusia. Kalaulah Nabi ni jenis malaikat, tak nampak. Macam mana nak jadikan dia contoh? Umpama kena sakit kepada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul katalah kena sakit. Itu ialah menzahirkan ketetapan dan kesabaran pada taatkan Allah Ta'ala. Bila tengok Nabi itu sakit, Nabi sabar. Dengan sakitnya Nabi, tetap Nabi juga melakukan apa yang diwajibkan atasnya. Dengan sakit tadi tu, dengan kesabaran tadi boleh kita contohi Nabi. Supaya diikutkan oleh manusia tak kala datang bala. Bila manusia dah kena bala, datang apa-apa kesusahan, kepayahan, maka pada waktu tu Nabi boleh menjadi contoh. Kerana itulah Rasul-Rasul bersifat manusia, jenis spesies manusia. Kekuatan pada Rasul-Rasul. Kekuatan pada Rasul-Rasul. Nak habiskan ni. Allah Ta'ala menguatkan pesuruhnya. Allah Ta'ala kuatkan Nabi. Mana-mana Nabi dan Rasul. Pada zahirnya. Dengan kekuatan yang terbangsa kepada manusia. Rasul ni dia jadi kuat. Allah jadikan dia jenis kuat. Malah ada yang mengatakan dia kuat tu 40 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Kekuatan para Rasul. 40 kali lebih kuat daripada manusia biasa yang paling kuat pada zaman dia. Jadi dari sudut zahir, mana-mana Nabi dan Rasul dia kuat. Dengan kekuatan yang terbangsa kepada manusia. Kuat yang spesies manusia. Dia kata, ya ke Nabi kuat? Kalau Nabi kuat, Nabi boleh tak pikul bulan? Ambil bulan. Pegang bulan, pikul. Sekejap. Kuat ni, kuat terbangsa kepada manusia. Jenis yang masuk akal lah manusia kuat macam tu. Yang tadi tu, itu dah mencari adat dah tu. Nak suruh angkat bulan. Suruh angkat planet Pluto. Kata kuat sangat Nabi. Itu tak terbangsa kepada manusia. Itu terbangsa kepada malaikat. Yang ini kuat-kuatnya pun jenis manusia yang paling kuat. Iaitu berperangai seperti perangai manusia yang tiada menjatuhkan pangkatnya. Dengan kekuatan Nabi tadi tidak menjatuhkan pangkat. Ada orang dia kuat, maka dia menjatuhkan martabat dia. Dan dengan sebab kuat, dia sedap bully orang. Dengan sebab kuat, dia kerja dia jadi gangster kerana kekuatan dia. Tapi Rasul tidak. Dengan kekuatan Nabi tidak menjatuhkan. Tidak menjatuhkan martabatnya sebagai seorang Rasul. Itu dari sudut zahir. Dan pada batin pula, dengan kekuatan terbangsa kepada malaikat. Iaitu tidak sekali-kali memperbuat derhaka kepada Allah. Ataupun kita panggil ma'sum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi, kita dapat faham, dari sudut kekuatan zahir, Rasul ni yang paling kuat pada zaman dia. Malah bukan paling kuat aja, 40 kali. Dari sudut kekuatan manusia. Dari sudut kekuatan batin, dalaman, iman dan sebagainya, kekuatan tu, kental dalam ni, macam malaikat. Bila kekuatan dalaman macam malaikat, maka sekali-kali ia tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Kuat dalam macam malaikat, luar kuat macam manusia. Yang demikian, berhadap Rasul-Rasul itu kepada Tuhan dengan sifat malaikat dan berhadap ia kepada manusia dengan sifat kemanusiaan. Dari sudut dia beribadah, macam malaikat lah Nabi yang ibadah. Dari sudut batin. Dari sudut dia jumpa manusia, dia jumpa manusia macam manusia lah. Cakap lemah lembut. Buat sesuatu dengan tertib. Walaupun dia kuat.
tapi dia berhadap dengan manusia, dia keluarkanlah sifat kemanusiaan dia. Ketika dia nak beribadah pada Allah, maka dia keluarkanlah sifat-sifat kemalaikatan dia dari sudut batin. Rasul dia tak ada sifat malaikat dari sudut zahir. Kalau dia ada sifat malaikat dari sudut zahir, dia cipta daripada cahaya. Menyebabkan dia boleh terbang, boleh hilang. Tapi tidak, dari sudut zahir, luaran, kemanusiaan, macam manusia biasa. Cuma kualiti yang terbaik tadi itulah. Dari sudut batin, dia bukan macam kita, bukan macam manusia biasa. Dia macam malaikat. Jadi Rasul-Rasul ni bukan orang biasalah. Bukan biasa-biasalah Rasul ni. Luaran macam manusia, dalaman macam malaikat. Hebat Rasul ni. Tak boleh cakap lebih kurang Rasul. Tak habis lagi. Ingatkan dah habis dah. Ada satu lagi, sikit lagi. Perbezaan Rasul-Rasul dengan manusia pula. Apa beza Rasul? Rasul pun manusia. Dengan selain daripada Rasul, dengan manusia biasa. Apa bezanya? Adalah Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam itu dibezakan Allah Ta'ala daripada manusia dengan perbezaan yang menunjukkan atas sebenar-benar Rasul itu pesuruh Allah Ta'ala. Iaitu dengan beberapa mu'jizat. Jadi beza manusia dengan Rasul, apa beza dia? Beza dia, Rasul dia ada mu'jizat. Maka Allah membezakan Rasul dan manusia biasa dengan mu'jizat tadi. Beberapa mu'jizat. Artinya, apa mu'jizat ni? Perkara yang lemah akal manusia memikir kejadiannya daripada perkara yang menyalahi adat. Setengah orang kata, perkara yang mencari adat. Itu kena, kita dah khatam, kita dah lepas dah lah. Hukum akal dengan hukum adat. Allah buat makhluk secara beradat. Hidup secara beradat. Bumi secara beradat. Matahari semua Allah buat secara beradat. Pusingannya secara beradat. Ikut orbitnya secara beradat. Manusia pun semua begitu juga. Allah buat secara beradat. Istilah dipanggil sunnatullah. Makan kenyang, minum hilang haus. Kena tumbuk sakit. Jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Itu semua adalah beradat. Kadang-kadang adat yang Allah buat tadi tu, yang memang beradat begitulah. Begitu sama aja. Pukul 7 pagi cerah, 7 pagi cerah, 7 pagi cerah, pukul 8 gelap, pukul 8 gelap, pukul 8 gelap. Tak pernah berlaku pukul 12 tengah hari tak cerah-cerah. Tak pernah juga berlaku pukul 12 tengah malam duk cerah lagi. Tak berlaku gitu. Kita sekarang di Malaysia. Kerana Allah buat secara beradat. Bila Allah buat secara beradat, begitulah. Tapi kadang-kadang Allah tukar adat ni. Ataupun Allah cari adat. Ataupun Allah tak buat. Allah tak buat macam biasa, Allah menyalahi adat. Allah buat sesuatu yang menyalahi adat. Supaya makhluk tu fikir tentang kebesaran Allah. Bukan ingat kebesaran makhluk aja. Ini sebut makhluk, lupa Allah. Maka Allah tu kadang-kadang. Jadi, ketika Allah buat tu, akal manusia lemah memikirkan kejadian itu. Lemah, pelik lah. Pukul 12 tengah hari duk gelap gelita macam tengah malam lagi. Lemah akal. Tapi dari sudut hukum akal harus saja Allah nak buat. Kita bukan bincang tentang tu, kita bincang akal kita lemah. Macam manalah 12 tengah malam. Tapi cerah terang benderang. Lemah akal manusia memikirkan. Sebab apa lemah? Kerana telah beradat Allah buat gitu. Tiba Allah tukar jadi lemah nak fikir. Perkara itu harus pada akal. Dia cuma mencari adat je, tak sama macam adat. Jadi, ada beberapa perkara yang mencari adat tadi, yang tak macam biasa tadi tu, diberi pada Rasul-Rasul. Yang tak diberi pada orang biasa. Maka itulah membuktikan dia tu Rasul. Kerana dia boleh buat datang perkara yang mencari adat. Kena bakar, tak terbakar.
Kena bakar tak terbakar. Nabi, sedangkan ada Nabi Yahya. Kena bunuh mati. Mati. Jadi tak semua Rasul mempunyai mukjizat yang sama. Ada yang mempunyai mukjizat kelebihan-kelebihan. Contohnya, kena bakar tak mati. Jadi bila kena bakar tak mati-mati dan tak ada rasa apa pun, itu perkara yang mencari adat. Maka itulah membuktikan dia antara Rasul dan bukan Rasul. Allah tunjuk perkara yang menyalahi adat. Sekali-sekala je, bukan selalu. Dijadikan Allah Ta'ala berlaku atas tangan Rasul-Rasul. Allah buat jadi Rasul tu boleh buat. Ambil tongkat, ketuk, boleh keluar 12 mata air. Ambil tongkat, ketuk, terbelah laut. Maka perkara itu semua mencari adat. Ada pada Rasul sebagai membuktikan dia adalah Rasul. Allah bagi. Seperti dia bagi contoh. Boleh menghidupkan orang yang telah mati. Siapa boleh hidupkan orang yang dah mati? Adatnya kalau mati tak hidup-hidup dah. Tiba-tiba dari sudut hukum akal harus saja Allah nak hidupkan. Malah kita memang Allah akan hidupkan nanti. Cuma adatnya mana boleh dah mati-mati, mana boleh hidup. Tiba-tiba ada orang ni dia boleh hidupkan orang yang dah mati. Siapa orang ni? Rasul. Untuk membezakan di antara Rasul dengan bukan Rasul. Menghilangkan sakit kedil. Sakit-sakit jenis kusta ni lah. Sakit kulit yang sakit yang sopak. Sakit-sakit yang tak boleh sembuh pada waktu itu. Ta'un. Tiba-tiba dia boleh sembuhkan. Penyakit-penyakit yang tak boleh sembuh pada waktu itu. Itulah mukjizat. Adatnya tak boleh sembuh, mati. Tiba-tiba dia boleh sembuhkan. Itu perkara yang mencari adat. Yang diberi pada tangan-tangan Rasul. Mencelikkan orang buta. Buta. Bila buta, tak boleh tengok. Tiba-tiba dengan mukjizat yang Allah bagi, Rasul boleh mencelikkan. Maksudnya nampak. Pernah sahabat Nabi terkeluar biji mata. Kena ketuk kat belakang. Time perang. Nabi masukkan balik mata, Nabi ludahlah mata dia. Tuh. Dia kata tempat yang Nabi ludah tu lebih terang daripada mata aku yang original yang tak sakit ni. Dia ada 2 biji mata. Terkeluar sebelah. Bila ketuk kuat sangat kat belakang, terkeluar biji mata. Terpotong habis urat-urat. Nabi ambil, Nabi masukkan, ludah. Tuh. Dia kata yang tu lagi terang daripada yang sebelah. Kata kenapalah tak keluar dua-dua. Kalau keluar dua-dua, terang dua-dua mata aku. Mukjizat. Sedangkan kalau dah terkeluar biji mata tu habislah. Ataupun asalnya buta. Ambil, baca sikit, sapu sesuatu, maka celik. Macam mana benda yang mencari adat ni biasanya tak boleh dah buta-buta lah. Kerana Allah bagi kepada Rasul sebagai membezakan di antara Rasul dengan manusia. Dan boleh mengeluarkan air di antara celah-celah anak jari. Waktu peperangan, air sikit, Nabi masukkan tangan, air banyak, berpuluh orang boleh pakai air. Tak habis-habis. Air ada sikit, mengeluarkan air celah jari. Mukjizat. Seorang sahabat adalah rezeki lebih sikit, nak ajak Nabi pergi rumah dia makan. Adalah daging sikit, adalah roti sikit. Bisik je lah dekat Nabi. Lepas ni, kita pergi makan kat rumah saya ya. Kenapa dia main bisik-bisik? Sebab kalau cakap tak cukup. Dia ada sikit untuk Nabi boleh lah. Tiba-tiba Nabi buat pengumuman. Lepas kita siap kerja kita semua pergi rumah kawan ni. Pucat kawan ni. Tak ada apa dah lah. Ada satu periuk kecil je. Nabi ajak berpuluh orang. Lepas siap kerja, kita pergi rumah dia. Pucat dia, gigil lah. Sampai-sampai Nabi kata, bawa mari sini. Nabi cedok. Semua kenyang. Makan. Tu mencari adat tu. Perkara mencari adat. Semua jadi kenyang.
Jadi perkara itu diberi kepada Rasul sebagai membezakan di antara Rasul dan manusia biasa. Tongkatnya mengucapkan tasbih. Biasanya kalau kayu, tongkat ni tak bercakap, tiba-tiba boleh mengucapkan tasbih. Sebagai mukjizat. Demikian juga batu dan kayu mengucapkan salam kepadanya. Seorang badui, dia kata, betul ke engkau Rasul? Kalau betul engkau Rasul, kau jawab soalan aku. Nabi pun jawab. Kalau dia tak puas hati lagi. Kalau betul engkau Rasul, kau panggil kayu tu dah mari sini, yang dah mati tu. Adalah tunggul kayu yang dah mati. Nabi panggil. Hei, tunggul kayu yang dah reput, mati, kau mari sini. Datang. Nabi tanya, siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Kayu dah mati bercakap. Batu bercakap. Mimbar bercakap. Mimbar. Ada satu mimbar, Nabi duduk atas mimbar tu lah untuk sampaikan khutbah apa semua. Bila ada seorang sahabat lain buat mimbar baru, mimbar ni menangis. Dia kata, lepas ni kau tak naik dah atas aku, kau pergi kat mimbar baru. Perkara tu semua, banyak lagi lah nak cerita mukjizat-mukjizat. Dia dijadikan melalui tangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebagai untuk menguatkan lagi umatnya pada waktu itu bahawasanya dia adalah Rasul. Dia adalah Rasul. Mengucapkan salam kepadanya dan sebagainya. Binatang ucap salam kat Nabi dan sebagainya. Maka Dok padang pasir bercakap, ya, ada juga. Macam-macam lah kalau kita nak cari. Itu baru Nabi kita, Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum ni. Lagi macam-macam mukjizat. Besi, ambil besi, dia boleh hancurkan ataupun dia boleh bentukkan besi tu dengan tangan aja. Dah jadi. Ada yang boleh menukarkan emas. Ada yang suaranya sangat merdu sehingga kan burung terbang pun jatuh. Duh. Sedap sangat. Burung tu dengar jatuh. Macam-macam mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu. Semua itu adalah nak membezakan di antara Nabi dan atau Rasul dan umat biasa. Macam mana pun ada perbezaan di antara mukjizat tadi, perkara yang mencari adat, dengan sihir. Ada beza. Mari kita tengok beza dia. Perbezaan mukjizat dengan sihir. Yang dikatakan sihir itu suatu perkara yang mencari adat. Perkara yang adatnya tak biasa berlaku tapi boleh berlaku. Nabi dan Rasul buat. Itu perkara, itu mukjizat. Tapi sebenarnya sihir pun sama juga. Sihir ni satu perkara yang mencari adat. Yang didatangkan oleh orang lain yang bukan Rasul. Tapi dia buat perkara yang macam mukjizat, iaitu mencari adat. Kerana ia terjadi daripada beberapa sebab. Bersebab. Barang siapa mengetahui sebab-sebabnya itu, maka perkara itu boleh berlaku padanya. Dan sihir itu berlaku di atas orang fasik. Jadi maknanya, mukjizat dia tak boleh belajar. Dia adalah anugerah daripada Allah. Tapi sihir dia boleh belajar. Dan dia boleh tahu sebab-sebab. Kita buat macam ni, macam ni. Maka sebab kita buat macam ni, maka dia jadi macam ni, benda pelik. Tu. Itu dia panggil sihir. Dia ada sebab. Tapi kalau mukjizat tak ada. Mukjizat ni Allah bagi. Allah bagi aja. Dia tak ada sebab-sebab musabab. Dia tak ada. Allah suruh buat, jadi. Tapi sihir dia ada sebab. Yang dibuat oleh orang yang fasik. Orang yang fasik. Orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Yang bertujuan tipu daya. Tujuan sihir ni tipu daya. Atau kerana mendustakan Rasul-Rasul. Seperti barang yang berlaku bagi Musailamah Al-Kazzab. Musailamatul Kazzab
Ketika zaman Nabi lagi, dia dah mengaku Nabi dah. Nabi duk hidup lagi. Nabi duk hidup lagi, dia dah mengaku sebagai Rasul. Pada satu masa, ia berludah ke dalam satu perigi. Dengan tujuan supaya banyak airnya. Maka tiba-tiba jadi kering airnya. Dia kata, Nabi ludah dalam telaga, air itu jadi manis dan air itu jadi banyak. Dia kata, aku pun boleh lah. Dia cari telaga Musailamatul Kazzab. Musailamah tu nama, Kazzab tu pembohong. Musailamah si pembohong. Itu maksud Musailamatul Kazzab. Tiba-tiba dia kata, aku pun boleh buat lah. Dia cari telaga yang kosong, dia ludah. Tush, bukan. Dia cari telaga yang ada air. Nabi cari telaga yang ada air sikit, ludah. Jadi banyak. Dan air itu tak habis-habis. Dia cari-cari air sikit, telaga tu ada air sikit. Ludah-ludah air jadi kering. Itu perkara yang mencari adat. Kalau kita ludah dekat telaga, takkan kering telaga tu. Tiba-tiba Musailamah ludah jadi kering. Walaupun tujuannya nak bagi banyak air. Maka tiba-tiba jadi kering airnya. Maka sihir ini pada hakikatnya tiada mencarikan adat, hanya dihairankan berlaku pada mereka yang tiada mengetahui sebabnya sahaja. Sebenarnya, dia kata sihir ni kita nak kata mencari adat pun boleh, tapi hakikatnya bukan mencari adat. Bukan, dia ada sebab. Cuma kita je tak jumpa sebab tu. Dia ada sebab. Sebab cuma bila kita tengok kita jadi hairan. Kalau kita kaji betul-betul sihir ni ada sebab. Ada sebabnya. Dia berbeza dengan mukjizat. Mukjizat ni dia tak perlu sebab. Tak perlu sebab dia boleh jadi benda pelik. Kalau kaji pun tak boleh juga. Takkan jumpa sebab tu. Takkan jumpa. Bersalahan mukjizat. Maka ia mencari adat pada hakikat. Maka tidak boleh orang lain mendatangkan seumpamanya sekali-kali. Mukjizat, perkara mencari adat yang hakikat. Jadi kalau berusaha, cari sebab, belajar, tetap tak boleh jadi juga. Sedangkan sihir, kalau cari sebab, cari cara belajar, macam mana nak buat begitu begini, maka boleh jadi sihir. Antara sihir ni, dia mesti buat perkara yang Allah larang. Bila dia buat perkara yang Allah larang, maka itu untuk jadi sihir tu. Syarat sah sihir. Syarat untuk sah sihir, dia mesti buat perkara yang Allah larang. Jadi maknanya, dia boleh dipelajari. Sedangkan mukjizat tak boleh dipelajari. Dan berlaku mukjizat itu pada mereka yang mengaku jadi pesuruh Tuhan. Dia mengaku dia jadi Rasul, kemudian dia boleh buat mukjizat tu. Dan terbit ia daripada jiwa yang bersih, dan zahir kebaikan dan pertunjukannya. Apa yang dia buat, perkara yang mencari adat tadi, semua benda-benda baik. Berbeza dengan sihir. Sihir, buat tu pun dah tak elok. Jadi pun perkara tak elok, yang dibuat oleh orang pun tak elok. Orang tak elok. Tu beza. Perbezaan mukjizat dengan karamah pula. Yang dikatakan karamah pula itu satu perkara yang mencarikan adat juga. Karamah. Karamah ni dari sudut bahasa maksudnya kemuliaan. Karam, karim. Yang mencari adat juga. Dia tengok sekali lalu, dia macam mukjizat, dia macam sihir juga kalau tengok sekali lalu. Yang terbit dan berlaku pada wali-wali. Yang bezanya, dia berlaku pada wali-wali. Mukjizat berlaku pada rasul-rasul, nabi-nabi. Sihir berlaku pada orang-orang jahat, orang yang melanggar perintah Allah. Maka karamah itu tiada dipesertakan dengan mengaku nabi atau rasul. Karamah tu perkara mencari adat. Tapi orang yang buat tu, dia tak mengaku jadi nabi dan rasul. Sebab dia wali. Dia wali tapi dia tak mengaku jadi nabi dan rasul. Tapi benda pelik lah juga. Benda pelik yang berlaku. Bersalahan mukjizat iaitu perkara yang menyalahi adat yang berlaku daripada mereka yang mendakwa dirinya rasul. Apa beza karamah dan mukjizat? Perbezaannya adalah mukjizat untuk rasul, karamah untuk wali. Mukjizat bila buat mukjizat dia mengaku rasul. Karamah dia jadi gitu aja dan orang yang jadi karamah tadi tu
dia tak mengaku dia tak mengaku Rasul. Malah kadang-kadang perkara itu pun dia tak mengaku. Itu beza. Apa beza dengan sihir pula? Sihir boleh dipelajari, dibuat oleh orang yang jahat dengan cara yang jahat dan kotor. Tu beza dia. Dan sihir ni dosa besar, boleh jadi kufur dengan mengamalkan sihir. Habis. Percayakan Nabi dan Rasul. Siapa yang nak percaya? Ini semua kita tahu ni. Nak percaya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh semua ni. Bilangan-bilangan Rasul. Bilangan Rasul Ulul Azmi. Nanti kita minggu depan kita sambung insyaAllah. Senangnya tak susah dah. Wajib melebihkan pengetahuan pada Nabi kita. Bagi Nabi kita, kita wajib tahu lebih sikit. Nabi-Nabi yang lain kita tahu macam-macam. Nabi kita tak tahu dia punya dari sudut kelebihan. Teruk kita umat Nabi ke apa kita ni? Maka kita sambung akan datang minggu depan insya-Allah. Percayakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Muka surat 103 ya, kita sambung. Kita laju-laju je kita baca ni. Kita nak habiskan cepat sikit bab ni sebab bab ni tak susah pun, bab senang aja. Kita pun daripada kecil lagi dah tahu dah perkara ni. Bilangan Nabi-Nabi, percayakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudahkan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman daripada siri yang pertama sampai sekarang segi ke 50 berapa dah ni ada di YouTube Risalah Tauhid. Cari bawah playlist Risalah Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.